Ustaz apa? 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 Oh, Ustaz apa? Ustaz apa? Oh, Ustaz apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Ustaz Abah. Kreatif dan dakwah, minda ingat Allah. Sebagai support channel Ustaz Abah, jangan lupa subscribe dan tekan loceng. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua anak-anak? InsyaAllah hari ini kita jumpa lagi bersama dengan Abah dalam rancangan Mari Belajar Pendidikan Islam bersama dengan Ustaz Abah. Okay, anak-anak tengok tadi ni gambar tadi ataupun video tadi yang mula-mula tadi jadi tergedik-gedik itu, kepala terhentak-hentak tu, agak tu apa tu anak-anak? Okey, bukan yang sebenar, itu lakonan semata-mata dan tidak melibatkan menyebut perkataan apa-apalah. So anak-anak, okey, kalau anak-anak agak-agak hari ni Abah nak mengajar tajuk apa dalam bahagian akidah, tingkatan 4. Okey, cuba teka. Mat, Ashraf, Amri, Haris, cuba teka. Okey, hari ni Abah akan ajar dalam tajuk bahagian akidah, pelajaran 12, tajuknya hindari ajaran sesat. Yang tadi tu Abah taklah nampak sesat sangat, sekadar kedik-kedik gitu tentu saja ya. Okey anak-anak sekalian, okey. Apakah takrif ajaran sesat? Apakah pengertian ajaran sesat? Okey, ajaran sesat ialah ajaran yang didakwa sebagai ajaran Islam sedangkan hakikatnya bercanggah dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Ya, okey, itu maksudnya. Apa dia? Ajaran yang didakwa sebagai ajaran Islam sedangkan hakikatnya bercanggah dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Okey, boleh faham anak-anak ya? Okey. Sekarang ni Abah akan ceritakan ciri-ciri ajaran sesat ya. Okey, ciri ajaran sesat terdapat pada aspek Al-Quran dan hadis, aspek akidah dan juga aspek ibadah. Okey, ada 3 keadaannya. Aspek Al-Quran dan hadis, ibadah, akidah dan juga akhlak. 4, minta maaf ya. Ada 4 keadaan bagaimana ajaran ataupun ciri ajaran yang sesat. So, Abah akan ceritakan yang pertama, iaitu aspek Al-Quran dan hadis. Yang pertama, macam mana dikatakan sesat tapi dia kaitkan dengan Al-Quran dan hadis? Yang pertama ialah memahami dan mentafsir Al-Quran dengan logik akal semata-mata tanpa mengikut disiplin ilmu yang betul. Dia baca tafsir, dia tafsir dengan dirinya sendiri mengikut akal ataupun logiknya. Maka itu adalah sesat dari sudut Al-Quran dan hadis. Yang kedua, meyakini bahawa terdapat Al-Quran lain yang tersembunyi. Ada ni pandangan yang mengatakan bahawa Quran ada yang tak turun lagi, kan, yang tersembunyi. Maka itu juga sesat ya. Yang ketiga, hanya berpegang kepada Al-Quran dan menolak hadis. Dia kata Quran aku terima, hadis no, aku tak terima. Maka itu juga merupakan salah satu daripada ciri ajaran yang sesat dari segi aspek Al-Quran dan hadis. Okey, kita tengok yang kedua. Ciri ajaran sesat dari segi aspek akidah. Ini banyak ya. Yang pertama sekali kita pernah dengar kan, mengaku menjadi Nabi dan Rasul. Nabi ketika Nabi wafat, banyaklah lahir golongan-golongan Nabi palsu. Sehingga kan ke akhir zaman hari ini ada lagi yang mengaku Nabi dan Rasul yang palsu. Itu yang pertama. Yang kedua, mendakwa dirinya atau gurunya sebagai Imam Al-Mahdi. Masya Allah, Al-Mahdi Al-Muntazar. Dia kata dia lah Imam Mahdi. Yang ketiga, mendakwa gurunya itu dapat menembus dosa. Hang buat tak apa, nak zina ke, nak buat lakukan maksiat tak apa, nanti aku tebus dosa hang, untuk guru tu boleh. Maka itu juga ajaran sesat di sudut akidah. Yang keempat, memuja makhluk ya, untuk mendapat sesuatu kelebihan. Contoh, dia pergi kubur, keramat, dia puja kubur tu untuk dia dapat nombor ekor dan sebagainya. Yang kelima, mempercayai semua agama di dunia ni benar dan sama asalnya membawa ke syurga. Dia kata, sama lah Islam ni, agama lain sama je. Kita tak payahlah fikir-fikir sangat. Itu juga rosak dari segi akidah dan dia termasuk dalam ajaran yang sesat. Dan yang keenam, menolak alam gaib seperti roh, malaikat, jin dan sebagainya. Okey, itu dari segi aspek akidah. Yang ketiga, dari segi aspek ibadat ataupun ibadah. Contohnya macam mana? Ini ramai berlaku menolak
kewajipan ibadat fardu. Ya, contohnya puasa, sembahyang. Dia kata malas lah nak sembahyang, buat apa nak sembahyang? Allahu Akbar. Itu rosak dan dia termasuk dalam golongan yang sesat. Ya, dia berpaksikan kepada agama tetapi sebenarnya dia sesat. Dan beribadat hanya berzikir bagi menggantikan solat. Dia kata aku solat dah. Subhanallah, 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 subhanallah. Siap dah, bagi salam dah. Masya Allah. Sedangkan kita tahu bahawa solat kita mesti terdiri daripada qauli, fi'li dan qalbi. Kan? Jadi maknanya mesti ada 3 elemen tersebut. Yang ketiga, menunaikan ibadah haji di tempat yang dianggap suci. Selain Mekah Al-Mukarramah. Dia bagi tunaikan haji dekat mana? Dulu kalau ajaran taslim dekat di Bayan Lepas di Pulau Pinang, ya. Mana dia pergi? Mana buat haji, ya, tempat dia. Itu juga ajaran sesat. Dan ada juga yang keempat, menghalalkan penzinaan atas nama nikah. Okey. Kita tengok pula anak-anak ciri ajaran sesat dari segi aspek akhlak. Tengok ya. Islam tengok tu ya. Yang pertama ialah mengejek, merendah-rendahkan, mempersendakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hina Bilal bin Rabah, hina kepada Aisyah, hina kepada sahabat-sahabat Nabi yang lain. Itu termasuk ajaran sesat dari sudut akhlak. Ya, yang kedua, bersikap taksub terhadap ajaran guru sehingga menganggap kumpulannya itu adalah kumpulan yang benar. Hak ni dia betul, hak ni tak betul. Kan? Walaupun dia tahu benda tak bersandar kepada Islam, tapi dia taksub kepada tok guru dia, maka itu boleh membawa kepada kesesatan di segi aspek akhlak. Dan yang ketiga ataupun yang terakhir, memperkecil amalan masyarakat berdasarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaliknya berbangga dengan ajaran yang bertentangan dengan syariat. Contoh, dia tengok orang pakai jubah, dia kata Allahu Akbar, ketinggalan zaman, orang tak pakai macam tu, kena pakai jubah pun kena pakai ketat-ketat biar dapat sado, biar dapat tangan ni, lengan ni besar, kan? Sebenarnya itu tak ikut sunnah. Ya, dia kata dia hina pula orang yang pakai serban, orang yang simpan janggut. Itu adalah merupakan ajaran sesat dari segi aspek akhlak. So, anak-anak, apa kesannya? Apa kesannya sekiranya kita melakukan ajaran sesat? Yang pertama dari sudut agama, anak-anak dekat sini abang dah labelkan agama, ekonomi, politik dan masyarakat. Okey, di sudut agama akan melemahkan iman dan merosakkan akidah. Yang kedua, menjatuhkan imej umat Islam. Ya, yang dari sudut ekonomi pula ialah melahirkan individu yang pasif dan malas. Ialah dia pergi ajaran sesat sampai dia malas nak kerja, dia berdoa saja, kan? Okey. Yang kedua, membelanjakan wang yang ada pada perkara yang tidak berfaedah dari sudut ekonomi. Politik, macam mana? Menggugat kestabilan politik dan negara akibat berlakunya tindakan keganasan, mewujudkan suasana politik yang tidak harmoni. Kan? Okey, jadi berpecah belah. Dan masyarakat pula macam mana, anak? Membentuk individu yang bersikap agresif dan kasar dan memutuskan hubungan silaturahim. So, bagaimana cara nak jauh ajaran sesat? Selalu orang tanya. Berikan cara untuk menjauhi ajaran sesat. Yang pertama, ilmu. Mempelajari akidah yang sebenar berdasarkan kitab manhaj ahli sunnah wal jamaah. Sahabat, carilah sahabat yang menghindarkan diri ataupun kita jauhkan daripada bergaul dengan orang yang dicurigai ilmu dan amalannya. Dari segi amal macam mana? Okey, memastikan amalan yang dilakukan benar-benar mengikut panduan Al-Quran dan As-Sunnah. Kita kena kaji tak anak-anak? Kena, ya. Mencari maklumat daripada sumber-sumber yang sahih supaya tidak terpengaruh dengan ajaran sesat. Yang seterusnya ialah berdoa. Kena berdoa selalu. Berdoa agar Allah memberi petunjuk dan sentiasa berada di jalan yang benar. Dan yang terakhir, melakukan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas kelanjuran mengikuti dan beramal dengan ajaran sesat. Kan istighfar selalu. Astaghfirullahalazim. Istighfar selalu, insya-Allah. Moga-moga Allah berikan keselamatan kepada kita semua. Okey, terakhir soalan. Tengok dekat sini anak-anak, penilaian. Berikan takrif, pengertian ajaran sesat sampai habis. Anak-anak cuba buat, ya. Okey, dan soalan benar adalah soalan kebat. Terdapat cadangan supaya solat Jumaat dilaksanakan pada hari Sabtu. Uraikan pandangan anda untuk menolak cadangan ini. Ingat anak, selalulah belajar akidah dan selalulah dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
kreatif dalam dakwah, minda ingat Allah. Sekian, bye-bye. Assalamualaikum.